Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama. 弟兄姐妹，我们一起翻开以弗所书第1章。 Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin. 以弗所书1章第5到第8节，首先用印尼文朗 Saya 读， baca 然后 dalam 才用中 bahasa 文。 Indonesia terlebih dahulu. Efesus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 以弗所书1章第5到第8节，又因爱我们，就按着自己意者所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的，我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明、充充足足赏给我们的。 Baik, next slide. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sepanjang mulai dari Februari sampai Juni, kita akan membahas secara eksposisi apa yang firman Tuhan dari Efesus pasal 1 sampai pasal yang ke-6. 弟兄姐妹，从这2月份开始，一直到6月份，我们会解释，就是以弗所书从第1章第1节开始，一直到末了。 Kalau kita bisa kasih sebuah judul ya untuk semua pembahasan yang akan kita pelajari bersama, itu adalah Amazing Spiritual Blessings We Have in Christ. 若要给每一个主题，若要给每一个讲解一个主题的话，那么上个星期的主题就是在基督里成义和成圣。 Ya, kalau kita lihat minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang justification and sanctification in Christ. 就是在上个星期、上个礼拜，我们已经一起学习了在基督里成义和成圣这个部分。 Bagaimana di hadapan Tuhan kita dibenarkan karena kita ada di dalam Yesus Kristus. 我们如何在上帝的面前，借着基督耶稣基督被称为义。 Jadi kita benar bukan karena kita baik dan kita benar, tetapi kita dibenarkan oleh Allah karena melihat Yesus Kristus. 所以我们被称义，不是因为我们行善和行义，乃是因为借着耶稣基督，我们得以称义。 Oleh karena kita sudah dijadikan benar di dalam Yesus Kristus, sebaiknya kita, sepantasnya kita menghidupi kehendak Allah dengan cara terus-menerus mengupayakan kehidupan yang kudus. 所以，因为我们借着耶稣基督而得以称义了以后呢，我们要不断的过着圣洁的生命。 Ya, jadi Muse Daniel minggu lalu mengingatkan kita bahwa pembenaran di hadapan Allah itu adalah karya Allah. 所以上个礼拜，傅牧师也给我们讲解了，得以称义在神的面前，是因为上帝的意志。 Tidak ada di antara kita yang bisa mengupayakannya. 我们没有任何一个人可以把自己按照自己的力量把它行出来。 Tetapi di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita semua tahu kehendak Allah bahwa Allah mau kita hidup kudus.
但是因着我们对上帝的信心，我们知道了上帝要我们过着圣洁的生命。 Jadi kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, kita menjalani kehidupan kita secara terus-menerus setiap hari, menguduskan diri kita di hadapan Allah yang kita sebut dengan progresif, secara berkelanjutan, progressive sanctification. 所以我们靠着圣灵的力量，接着耶稣基督的救赎工作，我们在上帝的面前才能够不断的过着圣洁的生命。 Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang adoption into God's family. 所以今天弟兄姐妹，我们会一起学习，被领养进入上帝的家庭。 Kita kendorkan sedikit kening kita ya, kita lebih ringan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mulai khotbah ini dengan sebuah cerita fable. 我们先放松一下，我将用一个寓言故事开始今天的讲道。 Next slide ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seekor penyu muda yang dia hidup di hutan dan sedang memanjat batang pohon yang besar. 弟兄姐妹，有一只小乌龟，它住在森林里，而且它正在爬着一棵树。 Nah, dia coba memanjat di ranting pohon yang kokoh, kemudian dia terus mencari ranting yang lain yang kokoh juga. Dan kemudian dia berusaha untuk sampai kepada ujung ranting itu. 它正在爬到一只坚固的树枝上，而且它拼命的、努力的爬到树枝的尖端。 Dia berpikir kalau dia bisa sampai ke ujung ranting, lalu dia berpikir dia akan melompat ke pohon yang lain ya. 他在想说，若他能够达到这个树枝的尖端以后，他要就是跳到或者爬到另一个坚固的树枝上。 Tapi sampai di ujung ranting tuh dia merasa ragu-ragu, kemudian dia jatuh ke bawah. 但是到了树枝的尖端以后呢，他感到犹豫不决，结果呢，他就掉在地上了。 Wah, sekali lagi dia berusaha, dia jalan lagi menuju ke batang pohon, kemudian dia belajar memanjat lagi. 但是他仍然继续或者试着爬到那棵树上。 Setelah memanjat, kemudian dia ketemu ranting yang kokoh, di posisi yang sama dia terus mau jalan ke ranting itu sampai ke ujung. 爬在树上以后，他就爬到了那只坚固的树枝，然后他又试着走到树枝的尖端。 Tujuannya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ingin melompat ke ranting yang lain, ke pohon yang lain. 目的是一样的，就是他想说，就是跳到另一外树枝。 Gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini dia bisa sampai? 怎么样呢，弟兄姐妹？他这次是否能够成功？ Kali ini dia bukan cuma ragu-ragu aja. Tangan dan kakinya juga gemetaran ya. Jadi dia jatuh lagi ke tanah. 这一次他不只是感到犹豫，但是他连手脚都发抖了，结果他又掉在地上了。 Tapi penyu muda ini memang sangat tekun ya, dia giat sekali. Dia kembali lagi jalan, naik ke pohon yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 但是这只小乌龟呢，它很努力、很勤奋的，它不断的试着，它又爬到那棵一样的树上。 Naik ke batang pohon, kemudian sampai ke ranting yang kokoh itu, di posisi yang sama dia merasa kayak ada yang melihat dia begitu. 爬到同样的树上，他又想要爬到那个坚固的树枝 Next 上， slide ya. 然后他就感到好像被关住。 Lalu di posisi di ranting itu dia lihat, wah ada 2 ekor burung, temannya lagi lihat dia. 就在他的位置上，他看到了2只鸟正在看着他。 Jadi penyu muda itu coba lambaikan tangan ya kedua temannya. 那么这只小乌龟就试着对这2只小鸟挥着手。
Ternyata 2 ekor burung ini udah lihat dia dari tadi ya. Ya. Berkali-kali coba manjat pohon. 原来这2只鸟呢，从一开始就已经看着它了，看着这只小乌龟正在努力的试着爬着那棵树。 Lalu 2 ekor burung itu saling memandang dan mereka coba ngomong, kayaknya ini sudah waktunya kita kasih tahu dia bahwa dia itu anak adopsi gitu ya. 那么这2只鸟呢，就互相看着对方，然后他们就想说，看来这是时候我们告诉这只小乌龟，它是被领养的， Atau dia penyusio monyet ya. 或者可能它是什么属猴子的乌龟。 Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita juga berkali-kali jatuh Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹，作为一个基督徒，我们可能很多次也是一样的跌倒了。 Kita berusaha menjalani kehidupan kita, menjadi ingin seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. 我们试着过着我们的人生，过着按照上帝所喜悦的人生。 Sebagai anak Tuhan kita berusaha meraih keinginan Tuhan yang lebih tinggi, lebih menyenangkan Tuhan lagi. 我们想要讨主的喜悦， Tapi bukankah kita berkali-kali juga mendapati kita jatuh? 但是我们往往不是发现到我们跌倒了。 Baik sekali kalau kita punya ketekunan di dalam iman dan kita terus-menerus berusaha menyenangkan hati Bapa. 若我们在我们的信心里有执着，我们不断的讨主的喜悦，那不是一件好事吗？ Meskipun demikian kita perlu tahu bahwa kita ini anak-anak adopsi Bapak Ibu Saudara sekalian. 即使那样，我们要知道，我们应该了解，我们是被上帝领养的儿女。 Benar, Yesus adalah anak Allah. Kita melalui Yesus kita disebut juga anak Allah. 对，耶稣是神的儿子，我们也是借着耶稣成为上帝的儿女。 Tapi anak Allah kita tidak sama dengan Yesus anak Allah. 但是我们作为上帝的儿女的身份和耶稣作为神的儿子是不一样的。 Secara natur dan posisi kita tidak sama dengan Yesus adalah anak Allah. 在我们的本性上、地位上和耶稣作为神的儿子是不一样的。 Benar, melalui Yesus Kristus kita punya status sebagai anak Allah. 是的，接着耶稣基督，我们得了在上帝面前作为他儿子的名分。 Kalau tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, 若耶稣基督没有在十字架上牺牲他自己， tidak mungkin kita dibenarkan di hadapan Allah. 我们不可能在上帝面前得以诚意。 Dan tidak mungkin kita bisa diadopsi menjadi bagian dalam keluarga Allah melalui karya Yesus Kristus itu. 我们也不可能接着耶稣基督的救赎工作 Next slide. 被领养成为进入上帝的家庭成员。 Sesuai dengan kerelaan kasih Allah, status kita sebagai anak Allah dan proses kita menjadi anak Allah melalui karya Yesus Kristus di salib, itu telah ditetapkan Allah Bapa dari sejak semula. 就是因为上帝爱我们，我们就是按照他自己的意志所喜悦的，预定了我们接着耶稣基督得儿子的名分。 Kita dipilih, kita ditetapkan sejak sebelum dunia ini dijadikan. 我们被拣选，被预定成为他的儿子，甚至世界被创造以前。 Melalui Yesus Kristus kita sudah ditetapkan untuk menjadi anak Allah sejak dari semula. 从太初，我们接着耶稣基督已经被预定了，成为上帝的儿子。 Next slide. Nah, di ayat sebelumnya Rasul Paulus itu mengatakan Allah telah memilih kita. 使徒保罗在上一节经文，他已经说了，上帝已经预定了我们。 Tapi sekarang di ayat yang kelima, ia menulis tentang Tuhan telah menentukan kita dari semula. 但是现在在第5节，他说上帝从太初已经预定了我们。
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatannya Rasul Paulus tidak sekedar mengulangi perkataan yang menggunakan variasi-variasi perkataan, 这看起来，使徒保罗并没有使用意思相同的词语来重复这句话。 tapi bagian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita juga ada perbedaan antara ditentukan dengan dipilih. 但是在主的话语这里告诉我们，这个被拣选和被预定是有差别的。 Di dalam kedaulatan Allah, di dalam kemahatauan Allah, Allah sudah menentukan sebelumnya dan menyatakan sebelumnya dan sudah ada rencana di dalam pikiran Allah dari awal sampai akhir. 就是从一开始，上帝的思想，上帝的心中已经有计划了，有这个计划了。 Jadi ketika berbicara tentang ditentukan berarti kita sudah ditetapkan dari awal sebelum dunia ini dijadikan untuk menjadi anak-anak Allah. 所以说到被预定的话呢，就是在世界被创立以前，上帝已经预定了我们作为他的儿女。 Jadi ketika Rasul Paulus menggunakan kata dipilih, sebetulnya tujuannya untuk lebih menekankan caranya, metodenya dan sarananya. Bagaimana rencana Allah dari kekekalan itu bisa terjadi. 所以当使徒保罗使用这个被拣选这句话，他更要强调的是所用的方式和实施，然后这个计划如何实行和实现。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, rencana karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sudah ditentukan, sudah dipikirkan, dan itulah yang menjadi maksud Allah dari sebelum dunia dijadikan. 所以借着耶稣基督在十字架上的救赎工作，是上帝从太初已经思想到、已经想到的、已经预备好的。 Jadi sebelum dunia dijadikan maksudnya ini sebelum Adam dan Hawa ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以这里的世界创立以前，就是说亚当和夏娃被创造以前， Sebelum mereka jatuh dalam dosa. 他们跌入罪恶之前， Sebelum semua keturunan Adam dan Hawa itu semakin jauh dari Tuhan karena perbuatan dosa demi dosa. 他们的后裔就是亚当和夏娃的后裔，远离上帝的之前。 Sebelum semua itu sudah terjadi, Allah sebelumnya telah menetapkan ada jiwa-jiwa yang ditentukan dan dipilih untuk menjadi anak-anak Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. 所以在那些事发生以前呢，上帝已经预定了要就是要拣选某些人，某些灵成为他的儿女。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena rencana penebusan ini sangat penting, 弟兄姐妹，因为这个救赎工作非常重要， maka Tuhan harus menentukan, harus memilih orang-orang tertentu 所以上帝要拣选、要预定某些人， supaya semua ini bisa terjadi sesuai dengan rencananya. 好让一切都可以按他的旨意行出来。 Dan Allah juga mempersiapkan jiwa-jiwa yang sudah ditentukan, dipilih itu untuk menghadapi rencana penebusan ini. 他也让这些被拣选的人准备好他们自己来面对这个救赎计划。 Supaya melalui kasih-Nya yang mulia itu, Dia menyucikan kita semua sehingga kita menjadi tidak bercacat untuk bisa menghadapi rencana penebusan Allah ini. 好让借着他的爱，他对我们的爱，我们可以成圣无瑕疵来完成他的旨意。 Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian ada tujuan rencana yang mulia dari Allah, yaitu keselamatan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan tanpa membuat mereka menjadi suci, mereka tidak mungkin ada di hadapan Allah. 所以在这里我们可以看到，上帝有他的计划，就是他要救赎我们，所以我们没有成圣的话，就不能完成上帝的计划。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama
melihat lebih detail tentang apa itu istilah adopsi. 那弟兄姐妹，我想要更深的解释领养这句话的含义。 Kalau kita baca Alkitab kita, sepanjang Alkitab kita bisa melihat kisah hidup para tokoh Alkitab juga ada yang diadopsi, bukan? 若我们看在圣经里面的一些人物，他们有一些也是被领养的。 Musa diadopsi oleh putri Firaun. 摩西被法老的女儿领养， Samuel diadopsi oleh Imam Eli. 撒母耳被以利领养， Esther diadopsi oleh Mordekai. 以斯帖被摩底凯领养。 Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, bukan dari anak biologisnya Yusuf, tapi Yusuf menerima Yesus sebagai anaknya. Kita bisa lihat di Injil Matius, orang-orang mengenal Yesus itu adalah anak tukang kayu. 我们可以在马太福音里面看到，耶稣是一个木匠的儿子，他是来到这世上成为肉身的，但是他被约瑟领养成为他的儿子。 Tapi di bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, semua terminologi tentang adopsi itu yang digambarkan melalui kehidupan tokoh itu konsepnya berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. 但是在这里所讲解的领养这个术语的含义呢，和使徒保罗所说的领养是不一样的。 Rasul Paulus dia adalah seorang berwarga negara Romawi. 使徒保罗是罗马人民， Dia paham hukum Romawi. 他了解罗马的律法。 Dan orang-orang yang membaca surat Efesus ini adalah orang-orang Kristen yang sebagian besar mereka adalah budak dan pelayan. 并且读者这个以弗所的书信的人，大部分是奴隶或者仆人。 Dan surat Efesus yang akan kita baca seterusnya dan kita bahas, ini juga adalah surat yang sebetulnya ini bertujuan untuk meneguhkan iman orang-orang yang membaca surat ini. 我们所读的以弗所书其实是为了坚固那些人的信心的书 Jadi 信。 ketika Rasul Paulus berbicara tentang terminologi adopsi itu, dia berpikir ini tentang hubungan dan kedudukan, yaitu pangkat dan juga ada perbedaan, di mana seorang yang diangkat menjadi anak itu dia menjamin anak itu mendapatkan pangkat dan juga semua hak-hak yang dimiliki, yaitu harta, kekayaan untuk orang tersebut. 所以使徒保罗所说的领养呢，指的是当一个人领养了一个孩子的话，那么就有一个保障说，这个领养人对被领养的孩子的名分权和财产权。 Betul dia disebut anak, tetapi anak ini secara natur berbeda dengan anak yang kandung. 对，就是本质上他是他的儿子，但是和亲生骨肉亲生儿子是不一样的。 Jadi anak yang diadopsi itu juga punya urutan posisi yang berbeda dan punya relasional yang berbeda. 那么被领养的孩子呢，他有不同的顺序、地位、位置，这个是关系性的。 Next slide. Jadi orang Kristen itu dipilih ya menjadi anak Allah. Itu bicara tentang statusnya. Untuk menjadi anak Allah, orang Kristen itu harus diadopsi ke dalam keluarga Allah melalui karya penembusan Yesus Kristus. 所以说到基督徒是上帝的儿子的话，那么这个是说到名分。那么成为上帝的儿女的话呢，他要被领养，就是借着耶稣基督的救赎工作。 Tapi orang Kristen juga menjadi manusia baru, yaitu naturnya sebagai manusia baru. Itu melalui proses kelahiran kembali. 那么基督徒也可以成为上帝的儿女，就是他是按照他的本性，他是新人，他借着重生成为了上帝的儿女。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui adopsi kita diangkat sebagai anak
diartikan bahwa kita yang sudah secara natur menjadi manusia baru ini, kita punya relasi yang baru sekarang dengan Allah, yaitu kita memanggil Dia sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya. 所以，当我们接着重生，成为了新人以后呢，我们就可以被领养，成为上帝的儿女。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia tidak menghargai ini. 弟兄姐妹，世界不珍惜这一点， Karena memang dunia tidak menghargai anak Allah. 因为他们根本就不珍惜神的儿子。 Yesus ketika Dia ada di dunia ini, Dia anak Allah. Dia tidak dihargai oleh dunia ini. 当耶稣来到这世上的时候，他是神的儿子，但是世界不看重他，不珍惜他。 Dunia tidak menghormati, tidak menghargai Yesus sebagai anak Allah. 世界就是我们不珍惜耶稣，不尊敬他为神的儿子。 Sama Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia juga tidak menghargai kita anak-anak Allah. 同样的，世界也不尊敬我们为神的儿子。 Dunia tidak paham betapa berartinya kita sebagai anak-anak Allah. 世界不明白，这一点有多重要，就是当我们成为上帝的儿女的时候， Orang-orang dunia bahkan tidak ingin menjadi anak-anak Allah. 世界的人甚至不想成为上帝的儿女， Karena mereka tidak memahami betapa berharganya kita hidup sebagai anak-anak Allah. 因为他们根本不了解我们作为上帝的儿女是多么的重要。 Bagi kita yang bisa memahami ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat bahwa kita diadopsi menjadi anak Allah melalui Yesus Kristus, ini adalah ekspresi kasih Allah yang paling tinggi terhadap orang-orang berdosa. 对我们来说，我们明白这一点的人来说，就是当我们被上帝领养成为他的儿女的时候，这个是上帝对我们的罪恶最崇高的爱的表 Next 现。 slide. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tahapan keselamatan yang terjadi dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. 弟兄姐妹，这就是我们作为上帝的儿女的救恩步骤。 Bapak Ibu Saudara sekalian ada di mana nih? 弟兄姐妹，我们有在哪一个步骤呢？ Kita lihat urutannya, saya jelaskan secara cepat saja. 我们一个一个的看，我会很 Mulai 快的解释。 dari paling kanan ya. Kita dipilih, kita ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. 就是从最右边开始，我们被世界创立以前，我们已经被上帝拣选了。 Apakah engkau dan saya termasuk di dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? 我们是否有在这步骤里面呢？ 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Yesus mati di kayu salib. Dia menggenapi, melaksanakan karya penebusan di atas kayu salib untuk orang-orang yang dipilihnya. 大概2000多年前，耶稣基督被钉在十字架上，为了完成救赎工作。 Lalu melalui Injil, orang-orang percaya itu dipanggil. 然后借着福音，那些信徒被呼召。 Adakah di antara kita di sini yang menjadi Kristen bukan karena diinjili? 我们当中是否有人相信主，不是因为听到福音？ Terutama yang terlahir Kristen, ada di keluarga Kristen. 特别是在基督徒家庭中出生长大的人， Semua orang untuk bisa menjadi anak Allah butuh Injil. 所有人若想要成为上帝的儿女的话，都需要福音。 Kalau ada yang belum menerima Injil, belum memahami Injil, jangan-jangan belum pernah terima calling. 若有人未接受福音，未了解福音，可能还没有得呼召。 Melalui Injil, melalui kuasa Roh Kudus, setiap orang pilihan itu kemudian dilahirbarukan.
借着福音，每一个信徒得以重生， mengalami pertobatan, 他们悔改， maksudnya mengakui diri seorang berdosa 就是承认自己是一个罪人， dan membutuhkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya cara untuk bisa lepas dari dosa, 并且需要耶稣基督作为他从他的罪恶捆绑中 lalu 释 juga 放的， bertekad meninggalkan dosa. 然后也决定了离开罪恶。 Kesadaran itu apakah engkau dan saya sudah punya? 我们是否已经醒悟到这一点呢？ Lalu kita ada di hadapan Allah, kita dibenarkan, kita diterima di hadapan Allah. 然后在上帝的面前，我们得以称义， Bahkan kita diangkat menjadi anaknya. 甚至我们被领养成为他的儿子。 Dan dalam keadaan seperti itu kita sekarang sedang menjalani apa yang disebut dengan progressive sanctification. 就在这种情况下，我们进入了成圣的过程当中。 Apakah kita sebagai orang-orang pilihan hari ini kita masih terus bergumul dengan dosa? 我们作为被拣选的人，是否今天还活在罪恶的捆绑中？ Setiap hari kita meninggalkan dosa dengan sadar, meninggalkan perilaku, pikiran yang berdosa, perasaan yang berdosa, dan perilaku yang berdosa. Setiap hari kita proses itu di hadapan Allah. 每天我们都要在上帝的面前撇下我们不良的行为，我们之前所犯的罪恶，我们都要撇下来。 Dan dalam proses yang terus-menerus dikuduskan, kita melihat ke depan. Satu saat kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. 就在这不断被成圣的过程中，我们会看到将来我们有一天会和上帝面对面的，然后被荣耀。 Tetapi sebelum sampai ke sana kita akan terus menghadapi pencobaan, ya, bahkan tekanan, bahkan penganiayaan, sakit, kesusahan, penderitaan, segala hal kita akan hadapi, yaitu mengganggu iman kita. 但是在那发生之前，我们肯定会遭受到一些苦难、逼迫、疾病等等，让我们的信心可能会动摇。 Tapi di dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan memberikan juga satu karya, yaitu berkat rohani, yaitu ketekunan di dalam iman, perseverance of the saint. 但是也是借着耶稣基督的救赎工作，他赐给了我们一个就是属灵的福气、属灵的恩典，就是在我们的信心中的执着。 Karena berkat rohani inilah kita tidak mungkin menyangkal Allah. 就是因为这个属灵的福气，我们不可能否定我们的上 Kita 帝， tidak mungkin meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. 我们不可能抛下我们的信心离开耶稣基督。 Karena berkat rohani inilah kita diberikan kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit. 因为这个恩典赐给我们力量来战胜我们的一些疾病， Menghadapi semua pencobaan ataupun tantangan dalam kehidupan ini. 面对在未来的一切挑战， Sehingga karya Allah di dalam penebusan Yesus Kristus itu tidak mungkin gagal dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya. 好让接着耶稣基督的救赎工作，在上帝所拣选的子民的人生中的计划不可能失败。 Satu saat nanti kita pasti akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. 有一天，我们将同耶稣基督得着荣耀。 Bapak Ibu Saudara sekalian melihat skema ini, 弟兄姐妹，看到这个救恩的步骤， kamu dan saya ada di mana? 我们处在哪一个步骤？ Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan sendiri, pikirkan baik-baik. 希望弟兄姐妹可以好好的思想反省，我们有在哪一个步骤？ Next slide. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengaruh berkat rohani ini yaitu adoption, kita diangkat menjadi anak Allah, itu ternyata mempengaruhi pertumbuhan jiwa kita
sebagai pengikut Yesus. 那么弟兄姐妹，因为我们被领养了以后呢，对我们作为上帝的儿女有一些影响。 Karena kita sekarang sudah punya akses langsung kepada Tuhan. Kita memanggil Tuhan kita sebagai Bapa, Dia pengasih. Kita bisa datang meminta, memohon pertolongan di tengah-tengah perjuangan dalam kehidupan kita yang penuh dengan banyak rintangan. 因为现在我们可以直接来到上帝的面前，当我们面对许多困难、疾病等等挑战，我们都可以求他帮助我们。 Karena kita juga adalah anak Allah, malah Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita itu di hadapan Allah untuk tujuan Allah yang kekal. 然后呢，圣灵也与我们的心同我们见证上帝的永恒的目标。 Roh Kudus di dalam diri kita memateraikan kita di hadapan Allah bahwa kita statusnya adalah anak-anak Allah. 圣灵让我们可以在上帝面前被称为他的儿女。 Kita memiliki relasi yang intim, sebuah relasi yang baru di mana kita memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. 我们和上帝有了新的关系，有亲密的关系，我们可以叫他阿爸父。 Dengan status itu juga kita sesungguhnya diberikan kuasa untuk kita tidak lagi dibelenggu oleh perasaan-perasaan yang berdosa. 也借着这个新的身份，我们可以撇离我们的忧虑、罪恶等等。 Kita bisa merasa khawatir, ya, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh perasaan kekhawatiran. 是的，我们可以感到忧虑，但是我们不再被那个忧虑感所捆绑住， Karena kita anak Allah. 因为我们是上帝的儿女， Allah mengasihi kita. 上帝爱我们， Allah memelihara kehidupan kita. 上帝眷顾我们的生命。 Kenapa kita harus khawatir? 为什么我们要忧虑呢？ Ada perasaan damai dalam jiwa kita. 我们的心灵有平安， Ada ketenangan. 有平安，在我们 Ada 心里面。 rasa aman. 我们会感到平安， Karena kita telah menerima jaminan, penyertaan dan pemeliharaan Bapa Surgawi. 因为我们接受了上帝眷顾我们的保障。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa khawatir, kita takut, mungkin ada di antara kita yang merasa rendah diri, kita merasa diri kita tidak berharga dan kita merasa hilang pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. 所以弟兄姐妹，当我们感到忧虑、惧怕，我们感到我们自己无价值的时候，我们可以来到主的面前， Mari kita kembali beriman kepada Tuhan. 我们再次的对上帝有信心， Mari kita berdoa kepada Bapa kita di surga. 我们向上帝祷告， Mari kita membuka hati kita untuk dipenuhi oleh kasih dan perhatian dari Bapa Surgawi. 让我们敞开我们的心，让上帝的爱充满着我们。 Mari kita alami kedekatan relasi kita secara rohani dengan Bapa Surgawi. 让我们经历到我们属灵上和上帝亲密的关系。 Kita rasakan penerimaan dari Tuhan atas hidup kita. 我们去经历到上帝对我们的接纳。 Penerimaan dari Bapa Surgawi itu membuat kita memiliki emosi-emosi yang positif. 天父的接纳呢，对我们的心灵是有好的思想感受， Karena Allah adalah Bapa kita. 因为上帝是我们的父， Dan status kita sekarang adalah anak-anak Allah. 而我们现在的身份就是上帝的儿女。 Kita punya relasi yang dekat, intim dengan Dia. 我们和上帝有亲密的关系。 Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tinggalkan semua kekhawatiran, rasa takut, merasa diri kurang berharga, kita tinggalkan semua itu. Karena sekarang kita punya Bapa kita di surga. 弟兄姐妹，我们是否愿意
放下我们一切忧虑、惧怕等等感受，因为现在我们已经有了在天父的上帝作为我们的父。 Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. 我们一起低头祷告。